hujung bab ke-8 ini ialah ini memang munasabah sangat ni. Munasabah sebab kita dalam bulan Ramadan dan kita bulan Al-Quran. Dan sekarang pun dah menghampiri bulan malam nuzul Al-Quran dalam 1-2 hari lagi. Munasabah ni ayat ni. Bercerita kita munasabah sangat dengan bulan Ramadan, dengan malam nuzul Quran dan sebagainya. Himpunan ayat dan surah yang suruh dibaca masa dan keadaan tertentu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia dan memberi keterangan-keterangan terhadap ketentuan dan hukum hakam Allah yang dapat membezakan di antara kebenaran dan kebatilan, yang benar, yang salah. Al-Baqarah ayat 185. Sadaqallahul Azim. Saya seawal pagi tadi termenung panjang, nak sampai ke tidak, nak datang ke tidak. Daripada semalam, kuliah Zuhur semalam, dah serak teruk sangat di Masjid Putra Heights. Siapa yang tengok rakam tu sampai ada orang call, Ustaz, teruk tu, tapi tak demam, kata suara serak. InsyaAllah tak ada masalah, semua tak ada batuk, tak ada, serak suaranya. Sebab dalam tempoh ceramah seminggu 2 ni tak ada orang letak air pada meja. Itu masalah besar tu. Macam hari dulu tak ada, ya. Tapi apapun cerita pada pagi ini, saya gagahkan juga untuk bercakap. Ini pun nak kena berkongsi masa juga ni. Sebab pukul 12.30 saya akan bersama program agak besar di Worldwide Holdings Berhad di Shah Alam. Session 13 Shah Alam, bangunan besar tu. Jadi Kak Salwa nak kena berkongsi suara dengan dia orang lah ni. Saya pun tak boleh nak cancel sebelah sana, dan nak cancel sebelah sini pun tak boleh juga. Jadi gagahkanlah juga untuk bercakap pada pagi ini dalam suara yang begini indah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah
Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada hari 14 Ramadan Al-Mubarak. Dan saat kita beri peluang yang begitu sempurna oleh Allah melalui ibadah Ramadan ini, maka tidak ada suatu perkara lebih besar yang wajib kita utamakan, lakukan, ialah menyempurnakan semua bentuk ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa cuai. Sebanyak diri saya mengajak seluruh hadir pada pagi ini, sekarang dalam tempoh 14 hari Ramadan ini, kita boleh tengok baliklah dari sudut bacaan Quran kita, tasbih tahmid kita, zikir, doa munajat kita, istighfar dan taubat kita, infak, sedekah derma kita, qiyam tahajud kita, amalan sunat duha kita. Dari sudut yang lain, jagaan kita waktu solat fardu dan amal-amal sunat qabliyah ba'diyahnya, bagaimana kita menjaga solat tarawih setiap malamnya dan sebagainya. Jadi semua ini kita perlu lihat balik, semak balik, tenung balik, cek balik, muhasabah kembali. Saya sebut ini untuk saya, bukan orang lain. Sebab saya seawal jam subuh tadi terbenung sekejap. Allah dah beri 14 hari Ramadan masuk hari ini. Detik Ramadan yang berlalu tak akan kembali semula dah. Dan detik akan datang belum pasti kita dapat sempurnakan lagi. 15 besok, 16 lusa, tolak seterusnya 18. Kita tak ada di sana kepastian kah kita dapat sempurnakan hingga cukup sebulan Ramadan ini. Sedangkan 13 hari lepas Allah beri kepada kita peluang. Peluang, segala-gala peluang lah. Peluang untuk menambah pahala, ibadat, penuh kesungguhan, taubat, istighfar. Termenung bukan apa, termenung sebab 13 hari yang lalu itu kita boleh semak balik ukuran kita punya tahap peratusan amal kita. Jadi bila tengok kita akan rasa lah, saya berasa ada benda yang kurang, ada benda tak sempurna, ada benda yang tak lengkap, dan kalau lengkap sekalipun tak lengkap dengan maksud yang sepatutnya. Jadi tidak ada kalimah yang lebih besar melainkan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, Kau mohon ampun kepadamu, ya Allah. Kau beri aku peluang 13 hari Ramadan dalam keadaan sihat walafiat badannya, boleh makan minum sempurna saat kita berbuka dan saat kita bersahur. Tapi ya Allah, detik-detik ibadatku tidak sebanyak mana yang kau harapkan kepada kami hamba-Mu. Jadi tak ada kalimah yang lebih besar melainkan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah, atas kecuaian, kelemahanku, kekuranganku dan sebagainya. Yang berbaki adalah hari-hari mendatang. Apa yang kita kena lakukan ialah doa dan munajat, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kehidupan untuk hari-hari mendatang, untuk kita dapat sempurnakan apa yang kurang sempurna, lengkap apa yang kurang lengkap, perelokkan apa yang tidak kita perelokkan sebelumnya. Jadi kita berdoa dan kita berintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya Allah terima ke tak terima kita tak tahu. Tetapi berkat Ramadan tetap kita pegang. Hari ini saya sentuh, semalam pun sentuh. Berkat Ramadan antara ialah doa. Berkat Ramadan antaranya ialah doa kepada Allah. Kerana bab doa ini Ramadan Allah berjanji Nabi kepada kita apa dia? Inna lis-saimi da'watan la turad. Itu satu nas hadis Al-Imam Al-Baihaqi. Sesungguhnya bagi orang berpuasa doanya Allah tak akan tolak. Itu hadis Imam Al-Baihaqi.
Hadis yang lain, juga riwayat yang lain tapi maksudnya sama, Nabi sebut salatu da'awatin mustajabatun fihinna, 3 doa yang Allah terima. Salah satunya da'watus saimi, doa orang berpuasa. Di samping da'watul musafir, doa musafir, da'watul mazlum, orang dizalimi. Salah satunya ialah da'watus saimi, doa orang sedang berpuasa. Jadi sinilah kita punya kunci. Kerana kita berpuasa, tengah berpuasa, rintihan kita lakukan. Dan pasti, apabila kita minta dengan kesungguhan. Apa kita minta? Contoh tadilah, ya Allah, aku ya Allah, tak lengkap ibadatku 3 menit yang lepas. Ya Allah, tolong ya Allah, aku nak lengkapkan ibadatku hari-hari mendatang. Rezeki kepadaku ya Allah, kehidupan yang sejahtera, kesihatan yang baik, umur yang panjang. Rezeki aku ya Allah dikekalkan sampai mati, contohnya sampai bila-bila. Kita doa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berbaki doa lain itu panjangkanlah, tapi antaranya supaya hari-hari mendatang tadi akan datang ini, Allah rezeki kita kehidupan insya-Allah untuk cover balik hari-hari yang sebelum mungkin ada kekurangan dan kelemahan. Saya sebut ini bukan apa sebab antara pintu utama Ramadan ialah doa yang Allah kabulkan. Da'watus saimi la turad. Doa orang berpuasa Tuhan tak akan tolak. Ni kita sekarang ni tengah berpuasa ni. Apa kita harapkan? Kita mahu, kita nak, kita harap, cita-cita apa dia? Semuanya kita boleh sebut sahaja kepada Allah Azza wa Jalla. Kesihatan badan, kekuatan hati, ketenangan jiwa, tidak ditimpa musibah yang berat, dihilangkan penyakit yang teruk, diangkat musibah yang telah menimpa kita, diberikan ketenangan, rezeki yang baik dan murah. Itu kita. Kalau untuk keluarga pula, anak-anak yang soleh, keluarga yang bahagia, anak-anak yang beriman, anak-anak yang ada agama dan taqwa, jauh daripada musibah kekeluargaan. Itu untuk keluarga. Untuk umat pula macam-macam lah, keselamatan masyarakat dan macam-macam. Jadi ini semua tuan-tuan puan-puan, peluang yang paling terbuka saat kita sedang berpuasa. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab tentang Lataiful Ma'arif tentang hal ibadat ini, dia kata sebanyak mungkin Ramadan ini di antara benda yang utama di samping istighfar, munajat Tuhan, samping istighfar Tuhan, ialah kita banyak bermunajat, banyak berdoa, banyak berintih. Kerana salah satu jaminan dalam Ramadan ialah doa tak akan tolak. Bila Nabi sebut doa tak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi yang kita ada dalam Ramadan ini. Sedangkan hasrat dalam hati kita pelbagai. Nak tu, nak ni, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, kerahmatan, kesihatan, ketenangan, dijauhkan musibah, diberikan rezeki kehidupan. Maka tuan-tuan, persembahkanlah, angkatlah, sebutlah, bercakap dengan Allah Azza wa Jalla, bicara dengan Tuhan direct, tanpa ada di sana perantaraan dengan Allah terus. Saat kita dalam bulan Ramadan yang sedang berpuasa ini. Jadi salah satu isu yang saya sebut tadi ialah kita harap, kita doa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan atas kekurangan kita yang kita mungkin lakukan 13 hari yang lepas, ada kekurangan amalan kita minta Allah berikan rezeki untuk hari-hari mendatang, sihat badan, sihat fizikal, boleh beribadat lagi, diberi rezeki yang panjang lagi untuk hidup di atas wujud Allah ini, insya-Allah. Ini antara mukadimah saya pada pagi ini, belum kita masuk tajuk yang kita nak baca. Tuan-tuan puan-puan semua, amin amin ya rabbal alamin. Itulah peluang doa ini jangan kita anggap sebagai benda yang kecil sebenarnya. Apalagi dalam hidup kita tidak ada orang yang tak berhajat kepada Allah. Tak ada orang yang tak berhajat kepada Allah, tidak ada sama sekali. Kerana hidup ini ujian pelbagai. Ujian sakit, ujian jiwa, ujian macam-macam ujian lah kita ni. Ada saja ujian mendatang. Tak masalah orang, keluarga, anak-anak kita sendiri, kesihatan terjejas ke ataupun macam-macam. Jadi semua ini kita gabungkanlah dengan rintihan, dengan munajat, dengan doa, dengan kita angkat suara-suara kita kepada Allah Rabbul Jalil. Kerana Allah sedia mendengar doa hambanya. Udu'uni astajib lakum. Doalah kepada aku,
Aku akan dengar, kabul dan terima doa-doa engkau, doa kami manusia, umat-umat. Wahai hamba-Ku semua, astajib lakum, aku akan dengar. Itu secara muqaddimah lah. Dan masuk hari yang 14, maka sepatutnya lah saya termasuk yang bercakap ini, dan banyak benda kita capai sebenarnya. Banyak kita capai, baik bacaan Qurannya, baik tasbih tahmidnya, baik dengan dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-8, sambungan daripada kitab kita yang menjadi bacaan rasmi kita ini, tuan-tuan, ialah kita baca sekejap, tengok. Saya akan tamatkan 9.45 lah. Masjid Paksa berada di Worldwide Holding, Berhad di Shah Alam 12.30 dengan rekan di sana. Baik. Tajuk bab ke-8 ini ialah, ini memang munasabah sangat ni. Munasabah sebab kita dalam bulan Ramadan dan kita bulan Al-Quran. Dan sekarang pun dah menghampiri bulan malam nuzul Al-Quran dalam 1-2 hari lagi. Munasabah ni ayat ni. Bercerita kita munasabah sangat dengan bulan Ramadan, dengan malam nuzul Quran dan sebagainya. Himpunan ayat dan surah yang sulit dibaca masa dan keadaan tertentu. Imam Nawawi dia bawa tajuk ini dalam kerangka untuk mengingatkan kita bahawa Quran ini dan ayat tertentu ada masanya kita kena ambil cakna. Apa caknanya? Baca pada masa-masa yang tertentu dan keadaan tertentu. Sebab itu Al-Quran macam tu. Ada ayat kita baca pada masa tertentu, surah tertentu baca masa tertentu ada. Memanglah Quran kita kena baca sentiasa semua ayat, tapi ada ketikanya Nabi ajar kita baca ini pada masa tertentu. Apa ceritanya? Ketahuilah bahawa bab ini sungguh luas, serta tidak mungkin dapat dihimpun kesemuanya disebabkan terlalu banyak pembahasan di dalamnya. Tapi kami bawakan majoritinya atau kebanyakannya dengan gaya bahasa ringkas, kerana kebanyakan yang kami akan sebutkan sudah diketahui dalam kalangan ahli ilmu dan masyarakat awam. Sebab itulah aku tidak sebutkan dalil pada kebanyakan kandungannya antara ketetapannya. Ini kata siapa ni? Imam Nawawi lah ni. Dia kata ada hujah dalil yang tak payah aku nak bawa, semua orang tahu. Apa ceritanya? Dia sebut kat sini antara ketetapan dia kata pun sunat memberi lebih perhatian terhadap Al-Quran dalam bulan Ramadan. Tengok, kebetulan betul-betul dengan bulan Ramadan kita sekarang ini. Sunat memberi perhatian lebih terhadap bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan, terutamanya pada 10 hari terakhir, serta sangat dituntut pada malam-malam yang ganjil, 10 hari terawal bulan Zulhijjah, hari Arafah, hari Jumaat selepas solat subuh, dan pada waktu malam seorang hendaklah sentiasa melazimi bacaan surah Yasin, Al-Waqiah dan juga Al-Mulk. Isu ini secara umumnya isu yang kita fahami sebenarnya. Tapi tengok Imam Nawawi disebut balik untuk menjadi kelaziman kepada kita. Hanya dia kata apa? Bila masuk bulan Ramadan, Quran diberikan perhatian. Alhamdulillah, saya walaupun sebut di awal tadi mungkin ada kekurangan yang kita buat dalam 13 hari pertama, tetapi kita sedang menggandakan amalan kita melalui bacaan, tilawah, tadarus dan seumpamanya. Hari dia masuk hari 14, mungkin ada kalangan puan-puan yang dah khatam mungkin, ataupun kalau tak khatam pun sedang menuju kepada khatam Quran, ataupun kalau tak khatam pun dia telah menghabiskan banyak masa dalam Al-Quran, surah ke surah. Saya sendiri dalam Ramadan ini saya tak khatam lagi, tapi saya fokus 6 surah, dan sampai 13 hari Ramadan semalam dah selesai 4 surah, berbaki 2 lagi, harapnya boleh selesai dalam 2 minggu akan datang. Saya tak fokus baca keseluruhan surah, tak ada. Saya fokus 6 surah, tengok makna, tengok tafsirnya sekali, tadabbur, buka 3-4 tafsir depan meja, Ibn Katsir, At-Tabari, Asy-Syaukani, macam-macam. Itu cara saya lah. So itu cara saya kira sebab penting untuk nak menyampai kepada masyarakat dalam bentuk ceramah, kupasan macam-macam. Saya tak khatam, tapi Alhamdulillah dalam kekurangan itulah juga sebab dalam kekurangan, banyak kekurangan, tetapi kita usahakan. Jadi kepada puan-puan yang dah berusaha
yang mungkin dah sampai 20 juzuk sampai hari ini. Tahniah. Ada mungkin dah sampai nanti saya nak khatam 2 hari 3 hari lagi. Tahniah. Ataupun yang baru nak mula, dah mula dah. Bukan tak mula, dah mula. Tak apa, teruskan insya-Allah. Mudah ada keberkatan. Tapi kalau tak mula gitu, payahlah juga. 14 Ramadan tak mula lagi, Al-Baqarah tak selesai, Al-Imran tak baca lagi, An-Nisa pun tak mula. Jadi ini satu tindakan yang tak betul lah, ya. Semak balik tuan-tuan, semak balik. Al-Quran ini adalah nyawa Ramadan. Pandangan yang menarik juga disebutkan Al-Imam At-Tabari. Al-Quran adalah nyawa Ramadan. Seolah-olahnya kata Imam At-Tabari, kalau siapa tak baca Quran, dia telah matikan Ramadan. Seulang balik, kata Imam At-Tabari, Al-Quran nyawa Ramadan. Kalau siapa tak baca Quran, tak rapati Quran Ramadan, seolah dia telah mematikan Ramadan. Seolah-olahnya. Ini bahasa yang bersifat falsafah lah, ya. Bukan maksud Ramadan mati. Seolah-olahnya dia telah mematikan Ramadan. Sebab Quran itu kan Ramadan. Saya mukadimah tadi, Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan turunnya Al-Quranul Karim. Jelas dalam Al-Quran, jelas kata Ramadan turun Al-Quranul Karim. Jadi kata Imam Tabari, siapa yang tak baca Quran, tak dekati Quran Ramadan, seolah dia telah mematikan Ramadan. Jadi tak boleh macam itulah. Sebab nyawa Ramadan dengan Al-Quran. Jadi siapa yang hidupkan Quran Ramadan, dia sedang hidupkan nyawa Ramadan. Dia mesti pun dapat nyawa-nyawa yang sebabnya, pahala dan seumpamanya. Terutamanya pada 10 hari terakhir, mana pada hari-hari terakhir Ramadan nanti, Ashur Awakhir. Di samping kita memantau, mencari malam Al-Qadar bila, tetapi Quran kita kena banyakkan lagi untuk 10 malam yang terakhir. Betul ada orang telefon saya 2-3 lepas, Ustaz kami dah khatam Quran pada hari yang ke-12 lagi. Hari 12 dah khatam. Kita dah Rasul bagai khatam. Habis saya kata macam mana? Khatam. Saya kata kalau boleh 2 kali khatam lagi. Yang pertama selesai 12 hari. Sebelum 10, 20 khatam, dan masuk 21 sampai akhir khatam sekali lagi. Bagus betul. Ini dah khatam Quran buat bunga mangga. Bunga mangga pula dah. Dengan telur dapat satu seorang, relax, alhamdulillah selesai. Mana boleh selesai? Ya. Jadi maknanya kita kena panjang. Boleh khatam lagi, duduklah. Ini ketika dah selesai boleh balik rumah relax. Tak betul. Sebab kata Ibn Nawawi rahmatullah, terutama 10 malam terakhir. Okey, kita rancang begini. Saya sebut ini sebagai perancangan. Saya sebut pada jemaah yang tanya tu. Dah kita tadarus beramai dengan kelompok 10 orang, 8 orang, 7 orang, atau tengoklah bukan 5 pun ada. Apa kata? Sekarang fokus peribadi pula. Fokus peribadi. Quran yang sama, surah yang sama, peribadi, baca. Duduk seorang-seorang, baca sampai tamat kembali. Khatam semula sampai 10 terakhir. Ya, sendiri. Itu langkah bijak kita. Jangan tinggalkan. Saya 6 surah yang saya sebutkan tadi. 4 surah dah hampir selesai. Saya cuba untuk tengok tafsir 2 lagi berbaki ni. Saya berhasrat kalau boleh dalam 2 terakhir ini, dalam sekitar 2 minggu lagi Ramadan tamat, saya akan cuba nak tengok balik 4 surah yang telah saya. Hasratnya. Atas meja saya, kalau atas meja saya sekarang kalau di rumah tu, memang bertabur sungguh lah. 5-6 kitab tafsir. Itu amalan setiap tahun. Dan saya fikir ini di antara benda yang saya fikir seronok. Dia tengok ayat dengan tafsiran, ayat dengan maknanya, tuan-tuan, Allahu Akbar. Cuba. Siapa dah khatam Quran, dah malam 12 habis, ataupun hari ni dia akan habis, besok mungkin belum nuzul Quran, hari Sabtu nanti belum. Kalau boleh, buat balik cara mana? Bagian Quran terjemahan, tengok ayat-ayat dan makna-maknanya. Dan kalau boleh, fokus ayat-ayat yang bercakap tentang soal hati, soal mati, soal kiamat, tentang neraka. Cuba fokus. Air mata takkan kering.
Hati akan basah sentiasa dengan keinsafan. Jiwa akan lembut dengan bicara ayat begitu rupa. Percayalah, dia ada barakahnya. Ada barakahnya. Saya cadangkan, kalau dapat siapa dah habis Quran 30 juzuk dari sudut tadabbur, daripada tadarusnya, sekarang kalau boleh ambil surah-surah daripada juzuk 30, daripada surah An-Naba, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, Al-Buruj, surah-surah yang nama-namanya itu 7-8 surah itu, cuba cek balik dengan bacaan, dengan makna sekali. Sebab apa? Surah itu bercakap tentang kiamat, kematian, tentang syurga, neraka, tentang azab. Oh puan-puan, tuan-tuan, kalau kita boleh tengok balik surah dalam surah Ramadan sekarang, hati kita akan sentiasa hidup, jiwa kita akan segar bugar, iman kita akan sentiasa hidup, dan kita rasa seronok sebab memahami. Percayalah, bisa air tumpah satu hal. Saya sebut ini cadangan. Boleh buat tak? Buat tak nak buat, tak ada masalah. Ambil balik surah tadi, An-Naba, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, surah Al-Buruj, 7-8 surah, lebih 7-8 yang dalam juz 30. Itu semua bercakap hal kematian, dosa, pahala, tentang dekat syurga. Tengok mana. Tengok mana. Baca ayat, tengok mana. Pagi petang. Duduk dengan Quran tu. So kita dah tamat, katalah contohnya, dah tamat tadarus, dah khatam, ambil balik masa. Hati akan hidup, jiwa akan tenang, hati akan rasa damai. Percayalah. Tuan-tuan, saya sarankan, bukan wajib, sarankan. Siapa yang boleh buat, tahniah baik. Kata Imam Nawawi lagi, 10 hari terawal bulan Zulhijjah, ini waktu-waktu Quran kita kena fokuskan. Ini cadangan beliau ni. 10 hari terawal bulan Zulhijjah, 10 hari pertama, lepas 1 sampai kepada hari raya, 10 hari pertama. Kemudian hari Arafah, fokus Quran juga. Kita biasa Arafah, kita puasa kan. Tapi dia kata, buka Quran sekali, semak Quran, baca Quran sebanyak mungkin surah-surahnya. Masuklah selepas solat subuh. Dan waktu malam, seorang Allah sentiasa melazim bacaan Yasin, Waqil Al-Mulk. Ini kita jadikan sebagai bacaan harian kita, tanpa cuai. Seorang-seorang kita berjemaah di masjid, itu serahlah. Ada masjid setengah-setengah tu baca Al-Mulk setiap malam. Kita tak miss lah tu. Lepas Isyak, imam akan baca. Tak ada masalah. Kadang-kadang dia tak buat, kita pula mengenai masa. Antara Al-Mulk, Al-Waqi'ah dan Yasin. Cuma satu yang mungkin kita lupa ialah As-Sajdah. As-Sajdah itu Nabi tak tinggal juga. Ada disebut Nabi tak tinggal Sajdah. Bukan saja malam Jumaat, setiap malam. Belum tidur, Nabi baca surah Sajdah. Ini tak disebut, mungkin ada faktor lain lah, hujah lain. Tapi satu surah yang Nabi tak tinggal ialah As-Sajdah. Di samping Al-Mulk, Al-Waqi'ah juga surah Yasin. Jadi ini di antara benda-benda yang balik pada hati masing-masing lah. Dia kerohanian kita di Quran ni sebenarnya, tuan-tuan, puan-puan. Saya sebut ini mungkin sedikitlah perasaan yang saya boleh bayangkan, sebab saya pun cuba untuk melenturkan hati saya, perasaan saya dengan nilai Quran itu. Dia kerohanian dengan Quran ini, dia boleh datang dengan beberapa langkah yang kita patut lakukan. Boleh kita lakukan. Pertama, memilih waktu yang sesuai. Kita fokus. Pilih waktu yang sesuai. Ada kalau kita mungkin subuh tak sempat sebab dia sibuk untuk urusan kerja. Tak sempat subuhnya, lepas subuh nak baca Quran sebab urusan kerja. Pas rushing. Ada orang mungkin dia tak sempat pada waktu duha sebab pasti pejabat, urusan kerja. Jadi kepelbagaian kita ini. Jadi masing-masing ada hak untuk memilih waktu mana yang susah bagi dia. Ada orang yang subuhnya ada ruang, subuh. Lain tak peluang, tak apa. Ada orang yang lepas asar duduk setengah jam lepas asar baca Quran. Okey. Ada orang yang belum maghrib, selesai dah
siap untuk ke masjid, dia ambil Quran baca. Sampai dekat maghrib, dia bergerak ke surau ke masjid. Ada. Ada orang pula, masanya ialah belum zuhur. Datang masjid awal, duduk berjemaah, duduk nanti jemaah zuhur, Quran dipegang nanti zuhur masuk. Pertama sekali ialah, kerohanian Quran ini pertama kita pilih waktu sesuai kita. Bila? Jangan kita ambil sikap mudah. Hari ini baca lepas zuhur, besok lepas asar. Akhir kita tidak ada suatu sikap yang sistematik. Tak ada istiqamah lah. Cacat merebah. Tak betul macam tu. Bukan dosa, jangan silap. Tetapi kita silap. So kita seolah mengambil sikap mudah. Aku ini ada masa lepas zuhur lah. Besok zuhur ada masa, tapi tak peduli. Tak konsisten. Tak betul. Quran pertama ialah dengan kita ambil waktu sesuai kepada kita. Sebab kita nak tadabbur, kita nak fokus, nak khusyuk, kita akan baca. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang saya nampak dalam, ini perasaan saya lah, saya cuba lontarkan secara menukik safan dan semangat Ramadan ni. Yang keduanya ialah kita pegang Quran yang sama. Kita pegang Quran yang sama. Mengambil sunnah orang-orang hafaz Quran. Orang hafaz Quran dia pegang Quran yang sama. Jadi kita nak baca ni pun, kita bukan hafal, nak baca ni, tadabbur tadi atau baca Quran, pegang Quran yang sama. Jangan Quran tu bercampur. Hari Ustaz, saya di masjid tak adalah bawa Quran. Tak ada masalah lah, sebab ke masjid itulah cerita. Tapi kalau kita di rumah, khas kalau Quran kita baca, itulah Qurannya. Sebab apa? Sebab dia ada satu keserokan. Setengah orang tu, saya Quran dekat tak kereta, tak bawa tadi, tak kereta. Setengah tu tuan-tuan dia, bila Quran dia pegang sama, dia letak tanda-tanda tu, penanda-penanda tu, ada yang penanda merah, biru, kuning tu, dia tahu ini ayat kait dengan akhirat. Dia buka surah As-Sajdah, dia tanda dah. Ini ayat berkait dengan syurga, surah Al-Qamar, dia tanda dah dengan penanda warna biru contohnya. Dia tandakan satu tanda ayat tentang isu kematian. Sebab kita lazim baca Quran yang sama, akhirnya kita akan mudah untuk menelah apa kita nak baca. Itu pentingnya. Jadi ini di antara amalan yang kita patut lakukan untuk kerohanian bersama Quran. Itu yang kedua. Pertama tadi apa? Pilih masa yang sesuai untuk kita baca. Tiap hari kalau boleh. Masa itulah. Di samping masa tak bersalah. Jangan pula pegang masa saja sampai ke kiamat. Antar masa tak bersalah, tak masalah. Tapi kita kekal konsisten masa itu. Yang kedua, Quran yang sama. Dibaca, di mana kita berada. Hatta Musa bawa. Kalau boleh bawa. Tak boleh bawa kerana mungkin faktor besar sangat. Tak apalah, baik. Yang ketiganya ialah Quran yang ketiga yang saya nampak dalam pengalaman peribadi saya tak berapa banyak ini ialah, yang ketiga ialah kita mulakan dengan bacaan doa. Jangan tu baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Baca doa sepatah doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu kerahmatan daripada Al-Quran, berkat Quran aku baca ini. Permudahkan lisanku, lidahku, ingatanku, hatiku, permudahkan. Kita baca doa dulu. Mulakan dengan doa. Taklah doa macam mana, bacalah. Minta Allah permudah lisan kita, faqih dalam ingatan kita, faqih dalam hati. Mula dengan bacaan. Bukan terus pegang Quran, baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bukan begitu. Sebab ada ulama kata, adab kita bila buka Quran, kita bercakap dengan Tuhan dulu, minta dulu, biar aku dapat kerahmatan, berkat Quran dibaca, tenang jiwa, lidahku tidak susah untuk bacanya. Nak baca doa apa, silakan. Tapi kalau kita nak amalkan doa yang biasa kita baca, tak ada masalah. Contohnya apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Makna doa tu pun cantik. Ya Allah, berikan aku keterangan jiwa, fasih lidahku bercakap denganmu ya Al-Quran. Itu lebih baiklah. Tak baca tak apa, kita doa, ya Allah minta. Itu yang ketiga. Quran. Ini pandangan saya tuan-tuan, saya cuba bercakap dalam nada sikit pengalaman tak bersebab apa ini. Yang ketiga, kita mula baca Quran dengan doa dulu. 10 saat, 20 saat, tak sampai 3 minit pun, 1 minit pun lama dah. Baik, kita merayu.
Yang keempatnya, kurangnya Quran ini ialah bila selesai baca Quran, jangan tutup. Terus kita kembali berdoa merintih supaya bacaan kita tadi, walaupun setengah jam, walaupun satu surah, walaupun setengah juzuk, surah ayat sekalipun, ya Allah, minta ia menjadi pemandu dalam hidupku, pemandu kepada hatiku. Aku kekal cintakan Al-Quran, ya Allah. Baru tutup Al-Quran. Merayu dulu kepada Allah. Merayu dulu supaya Allah kekal kita dengan Quran, hati kita makin bercahaya dengan Quran, Quran masuk dalam hati. Ini di antara amalan. Keempat, Quran. Ini pengalaman tuan-tuan, pengalaman saya tiba guru lah ni. Saya cuba amalkan. Pengalaman guru ni penting. Yang kelima itu terakhir, kerohanian di Al-Quran tuan-tuan, dirahmati Allah sekalian. Satu lagi benda yang kita kena jaga betul-betul, ini kata guru kami lah. Yang kelimanya ialah dengan kita sentiasa dalam keadaan mengulang apa surah yang telah kita baca. Quraniyah, jangan tinggal. Mengulang. Dah baca surah As-Sajdah pagi semalam, ulang balik semua kita nak baca pada pagi ni. Mengulang masa kita tikran. Tikran ni maknanya mengulang lah, tikran. Ulang balik bacaan itu. Maksudnya ialah kita jangan tinggalkan surah ini, baca hari ini, kita baca pula bulan depan. Tidak. Cuba programkanlah program. Dia bukan susah mana pun sebenarnya. Programkan untuk ulang balik bacaan. Kalau tak banyak pun, ulang bacaan itu sekadar. Itu baca surah yang lain. Ini 5 Quran. Kalau ada kelima-lima ini dengan Al-Quran kerohaniannya, insyaAllah kita akan konsisten. Bahkan Quran itu, kata para ulama, menjadi dayutan hati jantung kita. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai cahaya, pemandu, yang memandu kehidupan hati-hati kami. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, Quran itu bercahaya, memandu, melekat di hati jantung kami. Ini 5 saya sebutkan kerohanian dengan Al-Quran Karim. Cuba yang dah buat dengan sistematiknya, tahniah lah. Kalau yang belum, mari sama-sama kita amalkan. Mudah-mudahan kita tak tinggal Al-Quranul Karim dalam kehidupan seharian kita. Khasnya tadilah di penghujung tadi, seorang itu melazimilah membaca Al-Quran, surah Yasin, Al-Waqiah juga, termasuk satu lagi surah As-Sajdah. Baik. Sekarang tajuk seterusnya ialah kata pengarang kitab membaca surah As-Sajdah. Ini disebut baca surah As-Sajdah. Disunatkan bagi seorang baca surah As-Sajdah secara lengkap selepas surah Al-Fatihah dalam rakaat pertama solat subuh hari Jumaat, dan solat insan lengkap dalam kedua. Ini bagi siapa ni? Bagi para imam. Para imam yang mengimami solat subuh pagi Jumaat disunatkan amat sangat untuk menyempedua bacaan surah tadi. Surah As-Sajdah kat pertama, Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun min ad-dari. Kat yang kedua, lengkapkan bacaan. Tapi yang berlaku sekarang ini, atas faktor mungkin masa, atas faktor mungkin jemaahnya nak rushing ke pejabat, imam dia buat shortcut. Dia baca surah As-Sajdah sekitar dalam di mula ayat separuh, disambung ke ayat yang kedua, surah yang sama. Al-Insan ditinggal. Bagi ini satu di antara amalan yang sah, bukan tasas bayang tu, tetapi tidak begitu sunnah yang Nabi ajar kepada kita. Sunnah Nabi kepada kita ialah surah pertama, surah As-Sajdah rakaat pertama, selesai lengkap 30 ayat tu. Barulah surah kedua baca Al-Insan. Tapi kerana faktor tadilah, saya pun tak tahulah, mungkin faktor tadi kita raih juga. Sekarang ni subuh satu masa, walaupun sekarang 6:03 minit, tapi dengan faktor pekerjaan orang kadang-kadang orang sesak nafas jugalah. Mana orang dalam saf semayang tu, imam baca sejadah dah pagi ni, sambung Al-Insan, sudah aku lewat ni,
tak sempat nak masuk saf pejabat pukul 8.30 contohnya. Jadi kadang-kadang dia tekanan bagi jemaah. Tapi saya fikir dalam hal ini imam pun kena cerdik lah banyak keadaan. Cuba tengok situasi. Kalau subuhnya awal pukul 5.50 subuh, waktu agak panjang, wajar surah Insan dibaca surah yang kedua, dalam rakaat kedua asjadah pertama tadi dibaca. Ini antara amalan sunnah salam. Jadi apa-apa cerita kita tak salahkan imam juga, ya. Tak banyak masjid macam tu. Kerap saya ke masjid belah pagi Jumaat, imam baca kat pertama dua as-sajadah, separuh pertama, yang kedua separuh. Al-Insan tak baca. Wallahu alam. Kalau sunnahnya tak begitulah. Sunnah kat pertama baca surah as-sajadah, yang kedua baca surah Al-Insan. Baik. Menurut sunnah juga sunnah juga ini dalam bacaan bab sembahyang khasnya, dalam membaca surah Al-Jumu'ah lengkap ke pertama solat Jumaat dan surah Al-Munafiqun lengkap rakaat yang kedua. Ini menunjukkan ada amalan pada Nabi SAW. Nabi mengamal demikian. Hari Jumaat rakaat pertama surahnya surah apa? Surah Al-Jumu'ah. Masuk kedua surah Al-Munafiqun. Amalan Nabi lakukan. Jadi melalui dia bawa cerita ini bagaimana Nabi lakukan. Jika dia mahu, boleh saja dibaca surah Al-A'la kat pertama, Al-Ghasyiyah kat yang kedua. Ini biasa diamali oleh ramai di kalangan para imam kita. Solat Jumaat kat pertama Al-Ghasyiyah, Sabbihisma rabbikal a'la hingga akhir. Kat kedua, Hal ataka hadithul ghashiyah wujuh yawmi'idzin khashi'ah. Tak ada masalah. Pun jadi amalan Nabi SAW. Dua cara ini adalah sahih daripada Nabi SAW. Coba kalau baca yang pertama tadi surah Al-Jumu'ah, kemudian yang kedua surah Al-Munafiqun, memang lama sungguh lah. Pun faktor pada orang juga. Masuk pejabat ni Ustaz, memang dah lama kami keluar pejabat, di baru pukul 12.30 lagi, sekarang pukul 12.30 masuk pejabat balik hari Jumaat pula tu. Nah, jadi kadang-kadang faktor tu berlaku. Dia mungkin kesesuaian tidak ada lah pada zaman kita ini kerana faktor kesibukan orang. Maka tak apa, imam pilih surah Al-A'la memadai, Al-Ghasyiyah pun dah cukup untuk dibaca rakaat pertama, kedua hari Jumaat. Baik. Sunnah lagi, ini hendaklah baca surah Qaf dalam rakaat yang kedua. Rakaat pertama solat raya, Al-Qamar rakaat kedua dalam solat raya. Pun menjadi amal Nabi juga. Raya sama ada Idul Fitri, Idul Adha, rakaat pertama baca surah Qaf. Qaf wal Quranul Majid itulah. Kemudian Al-Qamar rakaat yang kedua. Lengkap jika mahu. Kalau tidak, dibaca macam tadi baca Jumaat. Rakaat pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Ini biasa amalan kita pada musim raya. Biasa di mana masjid pun biasanya imam bila disembahyang raya sama ada Fatihah Idul Adha, rakaat pertama dia baca Al-A'la dan rakaat kedua dia baca Al-Ghasyiyah. Keduanya sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita ini sekadar untuk mencerita kepada kita bagaimana amalan sunnah yang Nabi ajar itu, kalau boleh kita lakukan, itulah kelebihannya. Tak mampu nak buat, kan surah panjang, baca pendek tak ada masalah. Yang penting sunnah itu satu amalan yang patut kita dahulukan, kan ia amalan Nabi sallallahu, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bacaan surah dalam solat-solat sunat. Kita sembahyang duha, kita sembahyang qabliyah ba'diyah, kita sembahyang tahajud contohnya, dia banyak kita buat amalan sunat ni, Ramadan terutamanya. Duha kejap lagi, yang dah belum, yang dah buat dah. Sembahyang qabliyah ba'diyah zuhur contohnya asar. Sembahyang qiyam tahajudnya. Apa ceritanya? Sunat baginya membaca surah Al-Kafirun, surah Fatihah, dan rakaat solat subuh, sunat subuh, dan Al-Ikhlas dan rakaat yang kedua. Ada satu penentuan khusus kata Nawawi dalam rakaat solat sunat subuh. Ini solat subuh bila ni? Iaitu selepas azan berkumandang. Sembahyang sunat subuh selepas azan, belum solat wajib subuhnya,
dinamakan sembahyang solat sunat subuh. Yang ini pun kena faham tuan-tuan puan-puan. Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini satu amalan, tolonglah jaga. Kalau boleh semampu kita jagalah. Tunggu azan masuk. Bila azan dah masuk, kita tunaikan sembahyang 2 rakaat. Apa kata Nabi? Siapa yang sembahyang 2 rakaat subuh itu, sunat subuh itu, khairun minad dunya wa ma fiha. Kelebihannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahalanya dunia seisi, tuan-tuan puan-puan, 2 rakaat sebelum solat subuh. Yang ini ni kalau boleh jaga betul-betul lah, terbaik sangat lah. Dah masuk waktu 6:03 minit sekarang ni, azan berkumandang. Setengah masjid bagi peluang suku jam pun ada 10 minit. Dalam tempoh tu, kalau rumah kita dekat dengan masjid, boleh berjalan dengan cepat, sembahyang di rumah sunatnya. Azan dengar. Kemudian terus siap untuk sembahyang subuh 2 rakaat, dapat sunat, pergi ke masjid. Atau kalau kita rasa tak mampu nak di rumah sebab masa tak sesuai, tu ke masjid tunggu. Yang penting kata Nabi SAW, raka'ata al-fajr, 2 rakaat ketika itu lebih baik dunia dan seisinya. Pahala. Kita boleh kata apalah, dunia seisinya, maksud pahala tu lalu besar. Beritahulah kepada sang-sang suami kita khasnya. Kita mungkin isteri ni tak kesempatan sangat nak ke subuh jemaah. Kalau dapat hadir baguslah, tak sempat. Beritahu sang suami kita, habis ustaz saya di rumah, macam mana ustaz saya sembahyang sunat juga? Silakan, pada pahala juga. Tapi sang suami ni solatnya di masjid, bukan di rumah. Kita orang perempuan tak apa, di rumah tak ada masalah. Ini sang suami ni, batulah suami kita dapat ingatkan segera untuk berkejar. Kalau boleh belum masuk subuh, sekalipun kalau subuh dah masuk, tunaikan 2 rakaat, jangan abaikan, kerana kelebihannya amat besar sekali. Ini antara sunnahnya. Cuma dalam bacaan surah ni, kata para ulama, kata Imam Nawawi, disunatkan baca surah Al-Kafirun dan surahnya Al-Ikhlas, iaitu surah Qul ya Al-Kafirun, kemudian Qul wallahu ahad. Itu biasa masuk dalam solat sunat-sunat yang lain lah. Baik, jika mahu boleh baca ayat berikut dalam kat pertama. Ini ayatnya itu surah Al-Baqarah 36. Boleh juga baca. Ini antara amal Nabi juga ni. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, yang kena hafal lah. Baik. Kalau nak baca juga kedua boleh juga. Tak nak baca Al-Ikhlas tadi, nak baca yang ni pun boleh. Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kena hafal lah. Tapi tak apalah, kita ambil yang mudah lah. Yang mudahnya apa dia? Baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, selesai. Itu amalan. Dalam tafsir orang Melayu sekalipun, kalau sembahyang sunat hajat, Al-Ikhlas, Kafirun, Al-Kafirun, Ikhlas, cukup sesuailah dengan kita, kemampuan kita. Nak baca surah yang lain tak hafal, baik yang tu. Yang itu pun yang jaga-jaga. Baca Al-Kafirun tak habis, tak tamat, tak berhenti nak ke mana. Dia kena betul-betul jagalah, ya. Kafirun akhir tak berhenti, tak jumpa tempat berhenti. Baik, kedua-duanya daripada Nabi SAW. Dia baca surah Al-Kafirun kat pertama solat sunat maghrib, dan surah Ikhlas kat keduanya. 2 surah juga dibaca dalam surah tawaf dan istikharah. Dalam Nabi SAW, Nabi baca Al-Kafir, Ikhlas dalam beberapa solat. Antara solat sunat tawaf, istikharah. Jadi ulama kata berdasarkan istikharah itulah maka solat hajat kita biasa kita baca Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Baik, siapa membaca sebelum solat witir 3 rakaat, ini sebelah tu kita tutuplah. Siapa lakukan solat witir 3 rakaat, hendaklah dia baca surah Al-A'la pertama, Al-Kafirun kat kedua, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang ketiga. Siapa yang solat witir 3 rakaat, termasuk 2 salam pertama dan 1 salam yang kedua. Maksudnya kat pertama dia baca surah Al-A'la,
Subbihisma rabbikal a'la. Dan ini menjadi amalan kita sekarang pun. Dah, kita sembahyang tarawih, bila sampai solat witir, imam kita baca kat pertama apa dia? Subbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua dibacakan surah Al-Kafirun. Bagi salam, bangun satu rakaat lagi, 3 surah sekali. Ini dah jadi amalan. Ini satu amalan yang biasa kita lakukan di masjid, di surau, bahkan kita surau di rumah pun, itulah bacaan kita. Jadi apa yang kita bicarakan pada pagi ini dalam masa yang hampir dah ke penghujungnya, sekadar untuk menyatakan amal-amalan yang sebaik kita lakukan dasar sunnah Islam. Cuma tadilah saya tekan kembali di awal tadi, biarlah kita dapat konsisten Quran kita dengan Quran tadi. Kalau boleh kita lakukan dengan penuh keinsafan. Kita nak tuan-tuan puan begini saja, biar Quran itu menjadi bacaan harian kita tanpa cuai. Sikit banyak bukan satu isu, tapi harian, tak pernah kita tinggalkannya. Walau sesaat, tak boleh pagi pada petang, tapi dapat ambil masa sesuai kita cukup baik. Kalau kita pagi-pagilah, nak tambah masa lain silakan, tapi ambil waktu itu. Lepas subuh. Kalau kita tambah lepas zuhur, tak ada masalah, tapi ambil waktu. Dan kalau itu kita lakukan, insya-Allah Allah tidak akan tinggalkan kita. Allah tak akan kecewakan kita. Allah tidak akan jadikan kita hidup jauh daripada hidayahnya. Bahkan insya-Allah Quran akan pandu kita insya-Allah ke jalan keimanan, ke jalan ketakwaan, ke jalan kebaikan dan kejayaan dunia akhirat. Amin. Bil alamin. Dalam Ramadan berbaki ini teruskanlah dengan tadarus dan seumpamanya. Moga-moga Allah permudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Terus sekadar pertemuan kita pada pagi ini, saya mohon maaf 5 terakhir minit ini saya nak ambil masa untuk bersiap bergerak ke Shah Alam 13 bersama dengan rakan dia Worldwide Holding, insya-Allah. Dalam cuaca ini memang tak apa nak clear lah ya. Minta maaf. Yang dengar tak masalah, yang bercakap letih. Ya. Yang dengar relax lah, dengar. Bercakap tu letih. Ayat ke-7 setengah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu keridhaan-Mu dan syurga-Mu. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran bertapak dalam hati-hati kami. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Quran berada dalam hati jantung kami. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran melekat dengan hati dan jiwa kami, ya Allah. Allah menawwir qulubana bil Quran. Syahayakan hati-hati kami dengan Al-Quran. Allahumma ahyina bil Quran. Hidupkan kami dengan Al-Quran. Wa amitna bil Quran. Dan matikan kami bersama Al-Quran. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Telah Tuhan kami yang mendengar bicara doa-doa kami, mendengar doa-doa kami, munajat kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah banyak zalimi di diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna berahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan tergolong dalam golongan hamba-Mu yang rugi serugi-ruginya. Allah maghfir lana dhunubana, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami, wali walidina, dosa ibu ayah kami, kama rabbauna sighara, bagaimana mereka didik kami ya Allah dari kecil hingga dewasanya kami. Allah marhamhuma, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar munajat kami, mendengar doa-doa kami, mendengar intihan kami, mendengar hasrat-hasrat kami, mendengar apa yang kami minta kepadamu ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuman, jika himpunan kami himpunan yang penuh kerahmatan-Mu ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan berpisah kami nanti perpisahan dalam rahman-Mu, hidayah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah.
akhirat yang bahagia membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami dari azab api neraka yang membakar-bakar, yang menakutkan kami, menggerunkan kami, mengecewakan kami, menyusahkan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat beramal insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.